Okey, jadi baru-baru ni dekat Netflix ada satu cerita dokumentari yang baru je dikeluarkan bertajuk In the Name of God, A Holy Betrayal. Jadi dokumentari ni mengisahkan tentang ajaran sesat yang berlaku di Korea. Jangan ingat agama Islam je ada ajaran sesat, agama Kristian pun ada ajaran sesat juga tau. Jadi ketua cult untuk episod 1 tu nama dia Jong Myung Sok. Okay, jadi dia ni claim diri dia ni Mesiah lah, macam Nabi lah macam tu kan, utusan daripada Tuhan kan. Dia sangat aktif pada tahun 80 ke tahun 90 macam tu lah. Even sampai sekarang pun ada. Tapi waktu tahun tu dia kira macam dia punya glory day macam tu kan. Jadi waktu tu dia punya church tu ramai sangat orang pergi. Tapi pelik, kenapa yang pergi tu semuanya college student, macam orang-orang muda. Selalunya jarang lah orang-orang muda ni nak pergi church. Macam kita juga lah, orang muda mana nak pergi masjid kan. Jadi sebab apa ramai orang muda suka dengan ajaran dia? Sebab dia punya ajaran ni macam modern sikit lah, nak compare tu ajaran-ajaran orang lain. Jadi orang-orang muda suka. Dia memang memberatkan tentang agama, tapi at the same time dia pun benarkan macam menari, ada konsert macam tu kan. Budak-budak muda sukalah benda-benda macam tu. And idea dia pun macam idea orang muda. Orang muda suka juga sebab dia banyak explain benda mengikut saintifik, yang menyebabkan orang macam betul-betul percaya dekat dia. Sebab dia ni macam ada mukjizat lah. Waktu tu macam Korea macam tengah ada mengundi lah, musim mengundi. Lepas tu orang macam tanya dia, siapa yang akan menang? Kan ada beberapa calon kan, nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Lepas tu dia cakap diorang akan menang ikut nombor diorang tu. So kiranya nombor 1 tu nombor 1, nombor 2 nombor 2. And turn out benda tu jadi betul. So orang pun macam percayalah apa yang dia cakap. Lepas tu banyaklah lagi benda-benda yang dia meramal and benda tu berjaya. Macam ketua orang tu sakit, lepas tu nanti dia pergi jumpa, dia macam pegang kepala, okey nanti sembuh. So memang sembuh. So sebab tu dah dia gain popularity and followers yang ramai sebabkan benda tu. Ada 1 tahun tu macam dia punya church tu ramai perempuan. Tapi perempuan-perempuan yang join dia punya church ni mostly semuanya tinggi-tinggi. Tinggi diorang memang akan lebih daripada 170. And cantik lah. Cara dia recruit orang ataupun dia ajak orang convert masuk dia punya ajaran ni, dia akan ada perempuan-perempuan ataupun lelaki lah, tapi mostly perempuan lah sebab dia target perempuan kan. Dia punya cara adalah, okay, orang macam agent dia ni akan pergilah dekat budak-budak perempuan ni kan. Contohlah kalau budak tu dia ada hasrat nak masuk beauty pageant kan, nanti dia punya agent ni akan pergilah kat perempuan tu, macam cakap, oh kalau nak pergi masuk beauty pageant, baik jumpa dulu dengan pada Rini sebab dia boleh bagi consultation. Kebanyakannya macam tu lah. First dia akan suruh dulu pergi dia punya kelas, pergi church lah, macam dengar dia punya ceramah dulu. Lepas habis dengar ceramah, dia akan pilih lah perempuan-perempuan mana yang dia nak one to one session macam tu lah. So one to one session ni macam korang tahulah, dia bukanlah one to one session, dia benda lain. Tapi kebanyakannya budak-budak ni dia orang tak tahu sebab dia akan gunakan segala menunggang Christianity dia tu lah. Dia akan macam cakap, oh dia nak check kesihatan lah, apalah. Even agent-agent tu pun cakap, kalau masuk nanti, kalau padu tu pegang-pegang ke apa, tak apa, itu dia nak check. Sebab dia orang budak, jadi dia orang rasa macam, betul ke ni kan? Tapi at the same time, dia orang rasa bersyukur sebab at least dia orang terselamat daripada kena cancer. Lepas tu nanti, dia akan cakap, okay, sekarang awak adalah bride God, isteri kepada Tuhan lah. Kiranya Tuhan memilih dia untuk menjadi isteri dan menunjukkan kasih sayang kepada orang tu. Lepas tu dia siap cakap lagi dekat budak perempuan ni, jangan bagi tahu sesiapa, and dia orang tak boleh kahwin ataupun bercinta dengan orang lain. Kalau dia orang berkahwin atau bercinta dengan orang lain, dia orang akan mati ataupun uterus dia orang akan rosak lah, apalah macam tu lah. Dia brainwash orang macam tu. So perempuan ni jadi takut lah kan. So memang semua macam devote lah dekat dia. Untuk kes Jong Myung Sok ni pula, dia sekarang ni dalam penjara. Sebab itulah waktu Netflix keluarkan cerita ni, followers Jong Myung Sok ni macam tak bagilah airkan cerita ni sebab kes tengah berlangsung. Tapi MBC lawan lah balik. MBC cakap lah apa yang dia buat ni based on apa yang victim cakap. So betul lah kes ni hanya mengisahkan cerita-cerita daripada mangsa-mangsa.